Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah saudara-saudara sekalian, berjumpa lagi kita di channel kita yang simple, channel Malaysian Respond. Kepada rakan-rakan yang baru tertonton channel ini secara tidak sengaja, saya mohon silakan subscribe. Siapa tahu ke depan kita akan boleh menonton lebih banyak lagi konten-konten yang bermanfaat. Oke tuan-tuan, disebabkan channel ini terlalu daif dan spontan, kadang-kadang perancangan saya untuk membuat sesuatu video atau konten itu tidak direncanakan secara teratur. Main macam tu sajalah orang cakap. Contohnya macam hari ini. Pagi tadi saya sarapan. Sambil sarapan saya tengok TV. Saya tonton cerita lama. Cerita Braveheart. Cerita Braveheart ini merupakan cerita perjuangan orang-orang Scotland pada satu ketika dahulu menentang kezaliman yang dikenakan oleh kerajaan pusat mereka, iaitu kerajaan England. Okey tuan-tuan, dalam cerita ini pelakon utamanya adalah Mel Gibson, ya, seorang pelakon yang tidak asing lagi, Mel Gibson. Beliau memegang watak William Wallace. William Wallace merupakan seorang commoner, seorang rakyat biasa, bukan golongan bangsawan, yang menentang kezaliman dan penindasan yang dilakukan oleh kerajaan yang berpusat di London tapi menghantarkan wakil-wakil mereka di Scotland. Jadi tentu saudara-saudara bertanya-tanya, apa signifikannya filem ini dengan konten yang selalu saya berikan? Sebenarnya saya akan kaitkan persamaan situasi ini atau senario ini dengan apa yang berlaku di negeri kita Sabah. Ya, karena senario kita sekarang berlaku ketidakadilan, berlaku penafian hak, berlaku penindasan, berlaku kecurangan politik, berlaku orang cakap tikam belakang, berlaku pengkhianatan, dan semua unsur ini ada dalam filem ini tuan-tuan. Jadi filem ini kalau saya tidak salah diterbitkan pada tahun 95 atau 94, lebih kurang, saya kurang ingat tarikhnya. Tapi tuan-tuan, betapa filem seperti ini boleh membangkitkan semangat kenegaraan dan patriotisme memang terbukti. Contohnya, sewaktu Piala Dunia 1998, perlawanan pembukaan di Stadium Stade de France pada masa itu adalah membabitkan pasukan Scotland yang hampir-hampir tidak layak, salah satu pasukan Eropah yang paling lemah, menentang juara bertahan, yaitu Brazil. Brazil pada masa itu dibintangi oleh Ronaldo, pemain dunia, orang cakap yang paling hebat. Ada Rivaldo, ada Bebeto, itu barisan serangan mereka. Di barisan tengah ada Leonardo, Cesar Sampaio. Di pertahanan ada Junior Baiano, ada Juninho Pernambucano, ada Tafarel sebagai goalkeeper. Jadi memang tidak tergugatlah Brazil pada masa itu tuan-tuan. Lepas tu kapten diorang pun, dia punya defense, si Cafu, ada situ. Sedangkan Scotland langsung tidak ada bintang sama sekali pada masa itu kecuali Chris Boyd saja. Itu pun dia terjaring gol sendiri. Jadi tuan-tuan, untuk membangkitkan semangat pemain Scotland, pihak FA Scotland telah memanggil pemain-pemain Scotland untuk menonton filem Braveheart dulu. Nah, sampai begitu tuan-tuan, supaya semangat melawan diorang kuat. Selain daripada pemain dan para pengurus diorang, para manajemen diorang, penyokong Scotland. Penyokong Scotland ini kalau saya tidak lupa, diorang dikenali sebagai Tartan Army. Diorang pun pergi menonton filem Braveheart supaya nanti di stadium diorang punya semangat aba-aba perjuangan tu naik. Nampak tuan-tuan, ya, signifikannya di situ. Jadi itu dari segi peranan filem tersebut, tapi persamaannya. Okey. Terlebih dahulu, untuk kita memudahkan kita lebih faham, kita lihat sistem negara Britain, negara United Kingdom dengan sistem kita di Malaysia. Di Malaysia, negara kita adalah sebuah negara dengan raja berperlembagaan, berparlimen. Adalah negara yang merupakan gabungan negeri-negeri. Kita negeri-negeri gabung jadi negara kita Malaysia. England pula, United Kingdom adalah gabungan negara-negara. Gabungan negara-negara yang bergabung dalam satu dominion membentuk satu negara lain, unsur negara lain. Dia paling unik. Di tempat-tempat lain gabungan wilayah, gabungan jajahan, gabungan negeri. United Kingdom ni gabungan negara-negara. Jadi tentu tuan-tuan tertanya-tanya, apa beza Great Britain dengan United Kingdom? Simple, saya akan bagi tahu. Great Britain adalah keseluruhan wilayah tanah jajahan ataupun apa saja yang ada dalam kepulauan British. Jadi di sini secara ringkasnya atau secara keseluruhannya adalah England, Scotland, Wales, Republic of Ireland, Northern Ireland, Ireland Utara, Isles of Man dan Isles of Wight. Ada 7. Ada 7 yang menjadi membentuk Great Britain. Jadi kalau United Kingdom, senang saja. Potong Republic Ireland. Tinggal 6. Ireland Utara, Scotland, England, Wales, Isle of Man, Isle of Wight. Itu adalah United Kingdom. Itu saja beza dia. Selain daripada pemerintahan, Republik Ireland merupakan sebuah republik. Sedangkan negeri-negeri atau negara-negara yang bergabung dalam United Kingdom adalah negara beraja diketuai oleh Ratu Elizabeth sekarang. Jadi cuma itu beza dia. Jadi nampak cuma istilah negara dan negeri. Di peringkat internasional,
Diorang boleh bertanding sebagai Great Britain. Contohnya dalam Olimpik, dia bertanding sebagai GBR. Tim GBR, Great Britain. Maksudnya Republic Island pun masuk. Untuk hal-hal tertentu dari segi politik, dia menggelarkan dirinya UK dengan bendera Union Jack. UK. Lepas itu, kalau dalam Piala Dunia, kita lihat Scotland bertanding, Wales pun main, England pun main. Diorang ada tim diorang sendiri. Jadi nampak tuan-tuan, konsep antara Great Britain dengan United Kingdom. Jadi kita di Malaysia pun begitu. Kita adalah sebuah negara Malaysia dengan gabungan negeri-negeri. Singapura dulu sebahagian dari kita, tapi lepas itu dia keluar. Jadi nampak konsep dia. Jadi tuan-tuan, kalau kita tonton filem ini, kita nampak Scotland, perjuangan pada masa itu William Wallace, beliau menentang penindasan Raja Edward the Longshanks, seorang raja yang gila kuasa dari England. Dia melaksanakan berbagai bentuk penindasan. Salah satunya adalah prima nocta. Prima nocta ni atau prima noctes, maksudnya seorang pembesar Inggris boleh datang ke majlis perkahwinan orang Scotland. Malam pertama, pengantin perempuan kena layan nafsu dia dulu. Supaya benih dia nanti menjadi benih Inggris. Itu maksud gerakan prima nocta. Sampai begitu orang tindas. Tanah kena rampas, macam-macam. Jadi pembesar-pembesar Scotland, bangsawan-bangsawan diorang, mulut terikat, tangan terikat. Diorang takut kepada pemerintah pusat. Bukan bermakna diorang tidak ada telur mau melawan. Orang Scotland, kalau kita bandingkan secara fizikal, jauh lebih kuat dari orang Inggris. Sebab diorang tinggal di kawasan pergunungan. Lagi lasak. Diorang minum Scotch whisky. Lagi power. Tapi kenapa diorang begitu? Sebabnya adalah kerana golongan bangsawan, tamak, halobah dan rasuah. Golongan bawahan yang ingin memberontak tidak dibantu oleh golongan bangsawan. Pada masa itu, William Wallace sempat menangi 6 pertempuran. Tapi di pertempuran ke-8 dan ke-7, beliau telah dikhianati oleh golongan bangsawan yang tidak mau bekerja sama dengan beliau, malah berkomplot dengan Raja Inggris untuk menewaskan beliau. Jadi nampak tuan-tuan, pengkhianatan itu sesuatu yang boleh memusnahkan sebuah entiti atau negara. Jadi itulah justru yang berlaku di Sabah. Saya bagi contoh, 2 contoh yang paling jelas. Dulu tuan-tuan, sewaktu PBS berada di kemuncak kekuasaannya, moto PBS adalah Sabah Persabahan. Kenapa Tan Sri Joseph Paring Ketingan pada masa itu Datuk Seri sanggup untuk memperjuangkan isu tersebut? Dia sanggup tidak orang cakap sebudu dengan pemerintahan pusat di Kuala Lumpur. Kerana beliau merasakan ada penindasan hak. Royalti minyak kita cuma 5%. Universiti tempatan kita minta tidak dikasih. Lepas itu hak-hak pembangunan sangat lambat untuk dilaksanakan. Jadi Tan Sri Joseph Paring Ketingan merasakan ini suatu penindasan. Jadi beliau dengan secara tidak langsung sanggup mengambil alih, mengeluarkan PBS daripada Barisan Nasional dan menentang kerana beliau merasakan ada kebenaran perjuangan beliau. Dan gerakan itu hampir berjaya. Tetapi kenapa gagal? Terjadi pengkhianatan. Dan yang paling pahit pengkhianatan itu tuan-tuan datang daripada saudara kandung beliau sendiri, iaitu pemimpin parti STAR sekarang, Timbalan Ketua Menteri sekarang. Datuk Seri Jeffrey Ketingan. Beliau telah menjadi salah satu pengkhianat yang sanggup menggagalkan rencana atau rancangan kita untuk menguatkan suara atau hak Sabah Persabahan. Itu yang berlaku pada masa itu. Lepas itu pemimpin-pemimpin USNO, 6 orang sanggup bekerjasama dengan Tan Sri Paring Ketingan. Datuk Amir Kahar, Haji Said Senang dari Merotai, Haji Salim Bacuk dari Kunak, almarhum Piting Ali dari Sekong. Itu yang saya ingatlah. Ada dalam 2 orang lagi, saya lupa, minta maaf. Jadi tuan-tuan nampak, perjuangan yang boleh kalau kita perjuangkan dengan kita bersatu digagalkan oleh pengkhianatan oleh pihak atasan, pihak politik. Jadi itulah yang berlaku. Akhirnya negeri kita kembali ditadbir oleh Barisan Nasional dan kita dianaktirikan. Pembangunan memang ada, tapi hak kita daripada segi lahiriah tidak dizahirkan dengan sebaik-baiknya. Jadi ini satu kegagalan. Kemudian hal kedua berlaku persis seperti hal yang pertama, apabila parti warisan mau memperjuangkan hak orang Sabah. Pada masa itu kita boleh anggaplah Tan Sri Jeffrey Ketingan ini sebagai jelmaan William Wallace. Kemudian jelmaan yang kedua adalah Datuk Seri Safi Abdal. Beliau memperjuangkannya. First, dia satukan orang Sabah dulu melalui moto Unity. Kemudian beliau melaksanakan beberapa program yang menguntungkan orang Sabah. Tetapi terjadi pengkhianatan. Siapakah pengkhianatnya? Pemimpin-pemimpin kita sendiri yang masih mau bersekongkol dengan pihak Putrajaya. Kita tahu tuan-tuan, memang menguntungkan dari jangka pendek untuk kita sebudu dengan kerajaan persekutuan. Tapi dari jangka panjang, maruah dan harga diri kita seperti dipijak-pijak. Itu satu. Kedua, pembangunan yang lestari tidak kita kecapi. Kerana kita masih di sideline. Kalau mereka betul-betul jujur memperjuangkan hak kita secara sama rata, royalti minyak harus dinaikkan. Peruntukan harus ditambahkan. Sama seimbang semenanjung Sabah Sarawak. Tapi ini tidak berlaku. Dan kenapa tuntutan ini tidak kuat? Karena
percuma. Perjuangan Braveheart Tan Sri Jeffrey Kitingan, Tan Sri Pairing Kitingan, perjuangan Braveheart Datuk Seri Sepi Abdal tidak bermakna tuan-tuan, kerana masih ada puak-puak yang sanggup bersekongkol dengan pihak di Putrajaya atau Kuala Lumpur, atau kalau di Sabah lebih mesra kita panggil dengan nama gelaran Malaya. Okey, Federal, persekutuan. Bukan kita tidak suka, bukan kita anti persekutuan tuan-tuan, tapi sejarah menunjukkan semenjak 1963 sampai sekarang, agihan pembangunan, kesemarataan sangat-sangat menyakitkan hati. Ya, luar bandar kita macam bukan berada di abad ke-21, macam ada di abad ke-19, masih kurang maju. Apa masalahnya? Itulah dia. Kerana suara kita tidak kuat. Kenapa suara kita tidak kuat? Kerana masih ada pemimpin kita yang sama macam bangsawan Scotland, yang sanggup mengkhianati orang yang jujur, yang mau berjuang bersama mereka. Jadi kita sebagai rakyat Sabah, kita harus mencontohi perjuangan William Wallace. Kita harus menyokong. Tidak kiralah dia ada peruntukan ke apakah, yang penting hati dia ikhlas. Insya Allah kalau seorang pemimpin ikhlas, lama-kelamaan keikhlasan dia itu akan membangunkan sebuah negeri. Bukan bermakna dia ikhlas tidak payah kerja, tidak apa. Tapi maknanya dengan keikhlasan beliau, kesungguhan beliau, maka hal pertama yang kita bentuk adalah perpaduan kita. Bila kita bersatu padu, suara kita akan kuat. Bila suara kita akan kuat, pembangunan akan dapat kita kecapi dengan lebih makmur. Itulah kuncinya tuan-tuan. Jadi pesanan saya, pertama subscribe, kedua kita contohi sifat para pejuang yang mengikuti William Wallace dalam filem Braveheart. Biar pemimpinnya tidak mewah, yang penting keikhlasannya ada. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh bah kalau Sabahan, boleh bah kalau orang Scotland.